Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan media yang saya hormati, pagi ini saya ditemani calon bagi kawasan Jitra, Datuk Sabrina Ahmad, masih mengenai insiden kecurian REE di hutan simpan Bukit Enggang. Rakan-rakan media, saya akan bekalkan kenyataan ini. Saya akan cuba baca dan di mana perlu saya bagi sebanyak ulasan. Saya ada dua fokus tumpuan pada pagi ini. Isu penting yang secara langsung memberi kesan kepada negeri dan rakyat Kedah. Dan pada saya agak membimbangkan, khususnya dari perspektif tata kelola. Yang pertama, tiada tindakan oleh Menteri Besar Sanusi. Pada 19 Februari 2023, sebenarnya Menteri Besar telah pun melawat kawasan ataupun lokasi lombong haram di hutan simpan Bukit Enggang. Sebenarnya dah ada lah lawatan tu. Kalau kita tengok tu, foto yang sebelah kanan tu ialah pada 19 Februari yang diambil, ya. Maksudnya seawal 19 Februari tahun ini lagi, Menteri Besar telah turun dan menyaksikan sendiri insiden kecurian ini. Dia tengok sendiri bagaimana kemusnahan kawasan, bagaimana cari gali yang secara intensif dilakukan, melibatkan kawasan yang demikian luas. Namun daripada situ, tarikh itu, tiada tindakan yang benar-benar serius telah diambil oleh beliau usai lawatan ke tempat lokasi kejadian. Bukan sekadar beliau balik dan diam dan tak buat apa-apa, beliau malah terus-terusan menafikan bahawa beliau mempunyai maklumat tentang kejadian ini. Saksikanlah dalam banyak-banyak ucapan beliau dalam YouTube, dalam sosial media, dengan selamba beliau menafikan. Dan beliau berulang kali sebut tiada pengetahuan tentang insiden kecurian ini. Dan ini sebenarnya menimbulkan kebimbangan yang serius tentang isu ketelusan dan accountability. Okay. Isu kedua adalah keterlibatan pengarah pejabat tanah dan galian Kedah. 2 hari lepas saya sebut dalam struktur panel penasihat MBI, salah seorang daripadanya adalah pengarah tanah dan galian. Itu sumbernya daripada kenyataan Menteri Besar Sanusi sendiri waktu saya paparkan video klip pada 2 hari lepas. Pengarah PTG ini, dia memegang jawatan yang penting sebagai ahli panel penasihat MBI. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa sumber mineral negeri Kedah, iaitu pihak berkuasa yang bertanggungjawab menyiasat perkara yang berkaitan dengan enakmen mineral negeri Kedah 2004 atau enakmen mineral Kedah 2004. Saya telah meneliti pelbagai peruntukan dalam enakmen tersebut. Adalah menghairankan, walaupun isu ini sangat serius, tiada kertas siasatan telah dibuka untuk menangani pelombongan haram dan pencurian berterusan di hutan simpan. Kesan pelombongan haram dan kecurian REE ini melampaui kebimbangan alam sekitar dan ia membawa risiko ekonomi yang besar. Adalah penting mereka yang diamanah dengan tanggungjawab menegakkan undang-undang mengambil tindakan tegas untuk melindungi sumber semula jadi negeri Kedah ini. Rakyat Sik dan rakyat Kedah berhak mendapat jaminan bahawa sumber semula jadi mereka dilindungi dan langkah-langkah tegas akan diambil terhadap mereka yang terbabit dalam aktiviti haram. Manfaat ekonomi yang berpunca dari REE harus disalurkan semula ke negeri Kedah, Malaysia dan rakyat untuk memastikan pembahagian yang adil dan saksama. Masa depan hutan simpan Bukit Enggang dan kepelbagaian yang tidak ternilai terletak di tangan mereka yang bertanggungjawab untuk pelindungan.
Saya teguh percaya bahawa hal ehwal tanah adalah aspek penting dalam pentadbiran negeri. Dan menjelang pilihan raya negeri, Kerajaan Madani berjanji untuk menangani isu utama ini dengan dedikasi yang sepenuh hati dan komitmen kukuh terhadap tadbir urus yang betul. Visi kami adalah memastikan kemakmuran ekonomi yang mampan bagi negeri Kedah dengan memastikan pengurusan sumber semula jadi yang bertanggungjawab dan telus. Saya telah meneliti bahagian 11 enakmen mineral Kedah. Sekurang-kurangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fasal yang sepatutnya pihak kawal selia iaitu PTG invoke pasal ini. Saya bagi contoh. Pasal 168 atau pasal 160. Mana-mana orang yang memindahkan melampaui sempadan tanah Lombong bagi apa-apa maksud, mana-mana batu karang, tanah, kelikir, guano, lom, batu, pasir, cengkerang, lempung, batu bata, kapur, simen atau komoditi lain yang diperolehi dari atau di atas tanah Lombong itu. Ini insiden 31 Januari itu. 360 bunyi telah pun ditemui. Baik, 168 bahagian 11 enakmen mineral. Di bawah subtopik penguatkuasaan, penyiasatan, keterangan, kesalahan dan penalti. 168. Mana-mana orang yang dalam berupa sebagai menjalankan kuasa di bawah enakmen ini, tidak menyita atau menahan apa-apa mineral, keluaran mineral, alat pengangkutan, kelengkapan, buku, dokumen atau benda lain adalah melakukan satu kesalahan. 168 adalah mengenai penyalahgunaan kuasa. Mana pihak berkuasa yang tidak sita dan tak menahan apa-apa di lokasi kejadian sebenarnya melakukan satu kesalahan penyalahgunaan kuasa. 168 bahagian 11 enakmen mineral. 169 percubaan dan persubahatan. Percubaan dan persubahatan. Saya baca dalam teks asal ya. Mana-mana orang yang cuba melakukan apa-apa kesalahan di bawah enakmen ini atau bersubahat melakukan apa-apa kesalahan di bawah enakmen ini adalah melakukan kesalahan itu dan boleh dikenakan penalti yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Okey, ada elemen subahat kat situ. 170 kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan perbadanan. Dalam kes ini semakan saya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Prospek Suria ni ada dua. Satu prospek Suria Sendirian Berhad. Satu lagi adalah prospek Suria Kedah Sendirian Berhad. Siapa dalam tu? Sulaifat, Muhammad Sobri Osman. Okey. Perbadanan Menteri Besar Kedah. Ini boleh rakan-rakan media buat carian sekejap ya. Tak sampai 30 second boleh dapat maklumat ni. Ya, boleh tengok sini. Ini adalah prospek Suria Kedah. Okey ya. Sanusi kata Sulaifat ni dah ada di Kedah lama dah sebelum dia jadi Menteri Besar. Betul. Sulaifat ketika itu masuk menggunakan pas lawatan sosial. Setiap kali dia keluar masuk, dia masuk sebagai pas lawatan sosial. Surat Sanusi kepada KDN lah yang membolehkan Sulaifat masuk sebagai pemegang pas lawatan iktisas, pas profesional. Dan Sulaifat juga kemudiannya ada di dalam pemegang saham dan jawatan di dalam prospek Suria Kedah. Ya, di mana Muhammad Sobri Osman adalah ketua eksekutif. Mana mungkin ketua eksekutif MBI buat keputusan tubuhkan syarikat prospek Suria Kedah, melainkan dia telah melaporkan kepada otoriti yang lebih atas, iaitu panel penasihat MBI. Jadi saya katakan bahawa Datuk Sanusi tahu semua operasi ini. Ya, dia tahu semua operasi ini. Penglibatan Sulaifat yang sekarang menghilangkan diri. Ya, dia tahu. Kalau sudah perhatikan, daripada awal tak tahu, tak terlibat, tak tahu, tak terlibat. 2 hari lepas bila saya tunjukkan gambar, oh yang ini saya kenal.
Hari ni dia keluar, malam tadi dia ucap, dia tahu Sulaifat telah menunjukkan Bible tentang REE, kitab tentang pelumbungan RE. Dia nampak tahu banyak. Bukan satu yang pelik, sebab semakan kita mendapati Sulaifat dan Sobri Osman, yang lain adalah semua warga Cina kecuali Nizamuddin Mokhtar. Yang lain kita boleh perhatikan di sini, semua tu adalah warga negara Cina yang beralamat di sini lah. Kita boleh tengok lah. Jadi Datuk Seri Sanusi dia kena jawab lah, ya. Dengan pendedahan ini menunjukkan bagaimana rapatnya MBI dengan Sulaifat. Dokumen ini mendedahkan. Sebelum ini masuk sebagai PAS sosial, sekarang masuk sebagai PAS lawatan ikhtisas. Tak memerlukan dia keluar masuk dengan kerap. Visa pelawat Cina ni ada 30 hari ke apa, ya, 30 hari kena cop, 30 hari kena cop. Tapi Sanusi lah yang facilitate dokumen immigration, permohonan immigration, supaya Sulaifat berstatus PAS lawatan ikhtisas. Jadi semakin hari saya dedahkan, semakin menunjukkan bahawa dekatnya hubungan kerja di antara Menteri Besar Kedah, MBI dan juga Prospek Suria Kedah. Ya. Ingat, Prospek Suria ada dua. Prospek Sdn Bhd itu, di situ ada Sulaifat, ada doktor apa dari Perlis tu, doktor apa nama? Dr. Fatul Bari. Yang itu cerita lain. Yang saya maksudkan ni adalah Prospek Suria Kedah, di mana Perbadanan Menteri Besar Kedah ada wakilnya dalam itu, iaitu CEO-nya. Ya. Soalannya adalah kenapa dari awal ketika kita mendedahkan insiden ini, ya, namanya lesen eksplorasi, namanya. Tapi sudah boleh tengok keadaan pemandangan di tempat itu. Tunjukkan yang tadi. Semua lokasi kejadian kita. Tengok. Cuba tengok. Tengok, ha? Ini semua lokasi di tempat kejadian. Ya, baik. Kalau ini satu kejadian mencuri, ya, sebab dah ditangkap, dah diambil tindakan sebahagiannya. Sepatutnya kawasan ini kita cordon. Pihak berkuasa kena cordon kawasan ini, ya, dan bukti-bukti ini kena preserve. Tapi yang berlaku adalah semua bukti tempat kejadian itu dimusnahkan. Jadi Sanusi kena jawab lah. Dia dah pergi tengok, ya. Dan instead of cordon itu sebagai kawasan insiden kecurian, sebaliknya makmal itu dimusnahkan, semuanya. Semua itu dimusnahkan. Dia orang demolish instead of orang kena preserve. Dalam enactment ini dengan jelas enactment mineral tu kata kawasan tu kena dikawal. So banyak perkara yang Sanusi kena jawab, terutama dari segi tata kelola. So dua perkara yang saya highlight dengan beberapa dokumen, termasuk enactment mineral yang saya sedut beberapa section yang berkaitan untuk memudahkan rakan-rakan media membuat laporan. Soalan. Okey, ya. Search kita ni, ya, soalan yang baik. Incorporation date 27/11 tahun 2019. Ya, 27/11 tahun 2019. Kemudian dia ada Prospek Suria Kedah. Okey, dia Prospek Suria Kedah limited by shares semua ni. Tapi kalau kita tengok dari segi pemegang sahamnya, kita boleh tengok pemegang sahamnya itu, kalau dokumen ni, ya, saya tengok Prospek Suria Kedah, registration numbers, Sulaifat, Muhammad Sobri Osman, dia boleh tubuh awal. Kemudian dia memasuk director tu, kita boleh maklum pada SSM je, pertukaran keluar masuk director, kan. Itu tadi isu. Okey. Dia daftar tu 2019. Sanusi belum Menteri Besar. Tapi bila Sanusi jadi Menteri Besar, Sobri Osman CEO MBI masuk itu, tentulah selepas itu. Sebab Sobri tak jadi pengurusi MBI pada tahun 2019. Dia jadi selepas itu, iaitu selepas Sanusi jadi Menteri Besar. Okay. Jadi pertukaran memasukkan kepentingan MBI berlaku selepas itu. Ya, dia lahir awal lagi, sejak lahir dia. Ya. Okey. Datuk Seri, semalam dalam pernyataan MD dia ada sebut yang Sulaifat
diteruskan selagi mana ikut undang-undang, lunas undang-undang. So apakah pendedahan Datuk Seri ini berkaitan dengan kebenaran yang diberikan MB selepas Sulaifat berjumpa dengan MB? Betul, seperti mana MB sebut. Okey, oleh kerana engagement ini berlaku Sulaifat dengan pentadbiran yang dulu. So, dia kata ikut undang-undang. Hal yang saya sebut sekarang ni adalah peristiwa yang tidak mematuhi undang-undang. Diberi lesen eksplorasi. Okey, itu isu dia. Ya. Dan yang berlaku sekarang ada pelanggaran prinsip undang-undang. Itu aja. Okey ya. Pendedahan dia menarik. Soal Sulaifat ni telah membuat sejumlah bayaran. Dia cuma sebut sejumlah bayaran yang lepas. Tapi kita pun tahu SPRM juga telah menahan beberapa individu yang terkait dan setakat yang dilaporkan oleh media juga melibatkan belasan juta ringgit. Yang itu Sanusi tak sentuh. Ya, dia cuma sentuh bahawa dulu Sulaifat kata dengan dia telah membelanjakan puluhan juta. Jadi Sanusi kata kalau dah macam tu continue lah ikut undang-undang. Fair enough. Betul lah. Ya, tapi hal pendedahan kita menunjukkan bahawa insiden yang berlaku itu jelas tidak mengikut undang-undang. Kecurian berlaku. Dari segi Akta Immigration, kamu membawa masuk pekerja asing tanpa dokumen. Kamu membawa masuk pekerja asing yang telah expired tempoh tinggalnya. Kamu membawa masuk pekerja asing yang masuk melalui permit medical tourism. Ya, kamu mengubah taraf daripada pelawat pas sosial kepada pas lawatan ikhtisas. Dan orang yang kamu buat masuk melalui pas ikhtisas itu ditangkap oleh pihak penguatkuasa. Itu kan bukti bahawa pelanggaran undang-undang. Ya. Jadi perkara itu Sanusi kena jawablah antara yang dia sebut dengan apa yang berlaku. Dan saya kata tak boleh cuci tangan sebab penglibatan MBI itu ada dalam ni. Dalam dokumen ni menyebut sangat jelas. Jadi apa dalam beberapa sesi ceramah Datuk Seri Muhammad Sanusi menegaskan Sulaifat ni dan FBI ni bukan orang yang mencuri. Ya. Itu kalau Datuk Seri perasan. Ya. So mungkin Datuk Seri boleh komen tentang penegasan. Baik. Prospek Suria ini dia berikan right untuk cari gali. Okey, dia cari gali ya. Baik. Duduk situ dulu cari gali. Dan hutan simpan kekal ini milik MBI, dia bagi right kepada jentik, dia bagi right kepada Mahir Binari. MBI pula ada perjanjian dengan Prospek Suria Kedah dan juga Jangka Bakat. Okey, cuba lakukan sini. Sebenarnya orang yang sama. Dia berpusing situ. Baik. Sulaifat kata Sanusi tak terlibat dengan ni. Huang Ziyi. Dalam surat Sanusi yang sama kepada KDN, dia minta pas lawatan ikhtisas ini Sulaifat dan Huang Ziyi. Nampak? Sulaifat, Huang Ziyi, surat yang sama Menteri Besar minta pas lawatan ikhtisas. Siapa yang ditangkap di bawah? Huang Ziyi. Ya, nama dia tak appear lah dalam ni. Ya. Jadi Sanusi kena jelaskan hubungan Sulaifat dengan Huang Ziyi sebab dia yang minta pas lawatan. Sulaifat director, dia sebagai pengurusi. Dalam Prospek Suria Sdn Bhd dia pengurusi. Dalam Prospek Suria Kedah, tengok surat ni. Ni surat Sobri Sebelum tu surat Sanusi. Cuba tengok. Surat Sanusi. Surat Sanusi menyokong surat Sobri. Angkat surat Sobri. Okey, angkat. Tengok. Sulaifat, Huang Ziyi pada permohonan yang sama. Dia masih nak asingkan Sulaifat dengan tu. Saya katakan bahawa apa yang Huang Ziyi buat, Sanusi tahu. Apa yang Huang Ziyi buat, Sulaifat tahu. Mustahil kedua-dua ni masuk secara operasi secara berbeza. Huang Ziyi ni is he the orang Cina yang dia katakan Sanusi cakap you ada dua orang Cina, satu Sulaifat, satu lagi yang seorang yang daripada Malaysia yang bukan itu Ho Chung Ming. Itu tu orang Kuala Kerai. Yang itu adalah kontraktor, operator hak duk korek sana tu. Dia bukan kepala lah, dia kontraktor lah. Hu Chong Meng. Hu Chong Meng dengan Huang Ziyi ni operasi sekali dalam hutan sana. Okey. So yang dia kata yang saya boleh sebut tu bukan Cina benar. Betul lah, Cina Kuala Kerai. Dia Jangka Bakat. Dia juga Mahir Binari. Nampak tak?
MBI sign dengan siapa? Sign dengan Jentik. MBI, Jentik kemudian bagi pada Mahir Binari. Mahir Binari siapa? Ho Choo Ming. MBI juga sign dengan siapa? Jangka Bakat. Jangka Bakat siapa? Ho Choo Ming. Saya search habis dah benda ni. Dia berkisah orang tu juga. Jadi kalau Sanusi kata yang saya sebut tu bukan Cina pada Cina, betul lah, Cina Kuala Krai. Tapi Cina Kuala Krai dengan Huang Ziyi ni berganding bahu. Apa gandingan dia, Pak? Yang buat masuk pekerja asing tanpa dokumen dia, Pak. Dua orang ni. Pasal Ho Choo Ming kena tangkap, Huang Ziyi lari. Ya, lari. Jadi dia koyu elok buat kerja ni. Jadi kalau dia kata Su Lefat tak curi, betul lah. Huang Ziyi. Kau cuba tengok situ. Su Lefat pekerja mahir. Pekerja am siapa? Huang Ziyi. Ada permohonan pekerja am. Ya. Pekerja mahir 10 yang katanya engineer apa tu? Huang Ziyi pekerja am. Ya. Jadi tak kala bila Huang Ziyi dia lah mana satu tu je. Sana dia kena tanya dia yang tak surat ni. Ya. Mana satu si Malaysia dia kata bahawa dia mahu satu segi dan dia menghentikan isu hari ini dan dia kata ada satu lagi komitmen untuk dilepaskan. Boleh komentar? Tak ada masalah. Dia jangan fikir dia aja ada, saya pun ada. Okey, saya pun ada. Dia jangan fikir ini belum habis lagi ni. Kerana dia pun tahu apa yang saya ada. Ya, dia tahu. Ya. Dia pasti tahu. Saya sangat sahih dia tahu apa yang saya ada. Siapa nak lepas dulu aja. Ha? Itu saya tak ada masalah bab itu. Cuma dia maki, saya tak maki. Itu aja. Itu beza saya dengan dia. Ya. Ya. So dalam ucapan dia apa dia sebut? Dia kata motif pendedahan saya pasal sebenarnya Anwar ada bawa Reza Khalid memohon. Tu motif. Dia cuba nak tunjukkan motif tu. Betul tak? Itu cerita dia. Berbeza pendedahan saya. Apa yang saya tunjuk? Saya tunjuk surat. Saya tunjuk rekod syarikat. Saya tunjuk gambar. Semua bukti itu banding dengan hak dia sebut. Okey? Banding dia the onus is on him. Pasal dia yang buat statement tu. Tunjuk. Syarikat apa? Permohonan bila? Jumpa di mana? Mana bukti fotonya? The onus is on him. Saya buat pendedahan. Saya kata curi. Di mana? Bukit Enggam. Kompartmen 12. Oleh siapa? Oleh sipolan-sipolan. Bila? Ditangkap bila? Mana syarikatnya? Semua saya bagi. The onus is on him to furnish the evidence. Then look, let's have a look. Tapi menghentikan pendedahan bukan satu option. Dia nak mau pakat, okey lah, berhenti, jangan serang lagi. Ini aset rakyat negeri Kedah lah. Itu cerita dia. Jadi kalau saya kat peluru besar tu saya sembang lah tu. Saya pun ada peluru juga, bagi tahu dia peluru saya pun besar ya. Jadi nak buat macam minyak lah, petrol lah. So it's under federal. So is that really the plan? Kita ni kan bila berjadi menteri besar ni kan, bila kalau lawan maki boleh kat dia lah. Tapi dari segi governance ni, kita kan ada jadual persekutuan, jadual negeri. Faham tak? Kita kan ada semua jadual itu. Bawah daripada bumi ni, bawah pada tanah ni hak negeri je. Betul tak? Jadi buat masalah hak tu lah. Nak sembang apa ke depan. Jadi yang isu sekarang ni adalah, I mean to be fair to Sanusi, dia ada memohon dengan Kementerian Sumber Asli pada tahun 2020 tentang SOP pengeluaran. Itu betul. Dia kata betul, saya kata betul je lah. Menteri masa tu daripada PAS. Menteri masa tu kawan dia. Selama 33 bulan dia pun tak keluar SOP. Kerajaan Perpaduan pegang Putrajaya 24 bulan 11 Anwar Ibrahim angkat sumpah. Januari Sanusi tanda tangan MBI dengan jangka bakat dan sebagainya. Dia marah kerajaan pusat tak siap SOP. Kami baru sebulan masuk office. Dia kata SOP mana? Hang 3 bulan hang tak buat SOP. Tentu saja tunjuk niat dia tak apa cantik lah. Maknanya masa pemimpin PAS jadi menteri yang berkenaan,
SOP gagal disiapkan, dia tak marah. Kerajaan perpaduan baru naik Putrajaya sebulan, dia kata tengok SOP tak ada. Ini tunjukkan bahawa kerajaan pusat tak mau nak majukan ini semua. Itu cara politik dia. Dia orang Kedah pun, hak penyokong dia semua pakat percaya. Bila saya bagi tahu kronologi itu, dia boleh tengok. Baik. Tanggungjawab kerajaan pusat melalui Kementerian Berkenaan, Nik Nazmi, dia mesti kemukakan SOP. Dia mesti bangunkan SOP. Sebab benda ni baru. Mana? Kaedah pelombongan dia pun bukan kaedah biasa. Nah, jadi pada masa yang sama, enakmen negeri pun dia sudah ada dah. What are the do's and the don'ts? Sebab itu, negeri dengan pusat kena duduk sekali bincang elok-elok. Itu baru betul. Ini yang berlaku ni adalah kerajaan negeri melalui MBI, tubuh syarikat, lantik syarikat, kerjasama sana sini, bawa mai katanya pakar yang berlaku curi. Itu isu dia yang dia kena jawab. Nah. Okey. Tunjuk surat lagi sekali. Daripada mana? Putusan tengok surat, tunjuk surat. Surat tadi. No, orang putih kata seeing is believing. Let's have a look at the letter. Dah, bukan surat tu ni. Kaitkan ni surat Sanusi kepada menteri. Nampak? Minta pas lawatan iktisas bagi Soloifat. Dia tak kait mana? Kaitan dia tahun tu. Mana? Nak samaan lah. Tapi ini surat dia. Nampak tu? Pengerusi Prospek Suria. Alamat sekian. Pas lawatan iktisas. Jadi tak mana hak tak kaitnya. Nampak? Crystal clear lah cerita dia. Betul tak? Okey. Nama tolong senarai. Bawah. Tu. Soloifat nombor 1. Okey. Jadi kalau dia sebut begitu, wartawan tanya balik, tapi Saifuddin tunjukkan ada surat Datuk. Macam mana Datuk tak terkait? Tu baru betul soalan. Kalau masa dia sebut begitu, betul dah pemerintah ambil maklumat, memang tanya saya. Saya suruh tanya dia balik. Ambil surat tu, tunjukkan dia. Okey. Baik, terima kasih banyak. Sehingga satu tarikh akan beritahu kelak. Assalamualaikum.